Benda yang membatalkan air sembahyang ini ada 4. Ni ingat nah. Marilah berlakulah gajah rimah kiamat kau apa dia, tidak akan batal air sembahyang kita kecuali 4 perkara ni. Aksiden kau tepuh di kereta api kau apa dia tak batal air sembahyang. Aksiden cabut tekak kau apa dia, kau jatuh atas najis masuk dalam taki tandah kau apa dia, okey tak batal air sembahyang kecuali 4 perkara ni. Dalam mazhab kita mesti yakin benda ni berlaku. Kalau wasuah, setuh kau dok ngoi tino ni, setuh tak batal. Mesti yakin. Tak yakin tak batal. Saya ni terketuk kau dok Terketuk kau dok. Oh, tak batal. You kena yakin. Ingat, fiqh tidak melayani sebagai benda-benda wasuah tak layan. Sebab apa? Sebab benda wasuah ni kita tak boleh hukum ke dia. Sebab dia boleh tentu juga. Okay. Maka kita hanya layan tutup fiqh ni hanya layan benda yang pasti yang yakin sahaja. Kita yakin baru tanya hukum. Kalau wasuah tak payah. Saya wasuah batal kau tak sembahyang. Oh, tak perlu ambil air sembahyang. Bismillah. Tak batal, tak batal. Ya kena yakin kena yakin berlaku 4 perkara ni. Berlaku 4 perkara ni batal air sembahyang kita. Sengaja tak sengaja. Oh, saya minta maaf Tok Imam kata saya terketuk sana ni. Tak apa dia tak sengaja. Tak sengaja pun batal Tok Imam. Sengaja kau tak sengaja. Kalau sengaja lagi-lagi berat Tok Imam ni bolok sungguh kata. Nampak tengah sembahyang pening saya jadi makmum nampak. Berat lagu ni Pertamanya kharij min ihda sabilaini minal kubul au dubur rihun au ghairuhu illal mani. Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Jalan depan, jalan belakang. Sama ada keluar itu angin ataupun selain dia. Keluar air Nescafe, kopi radik, keluar kuah kuih, semperik kau apa dia, ikutlah keluar apa dia, air susu kau apa dia, semua batal. Sama ada benda itu bersih, benda najis, benda kerah, bertokor kau, benda cair kau, benda apa, angin, pelakar, tubik kilap, hacur lebu kau apa dia, semua batal. Keluar daripada jalan depan, jalan belakang. Batal. Kecuali air mani. Air mani keluar tidak batal kerana air mani ni menyebabkan benda lebih besar lagi iaitu kena mandi junub. Dia tidak batal air sembahyang kalau keluar air mani saja. Tapi biasanya manusia dia akan keluar air mazi. Air mazi ni air cerah macam ni, macam air ni. Dia melekit. Dia panggil selenda. Orang tua panggil selenda. Nampak tujuan dia, fungsi dia adalah selenda. Nampak mudah. Dia buat selenda dulu, tubik selenda dulu, barulah tubik air warna putih tu dipanggil air mani. Kalau keluar air putih saja, tak keluar air ni, maka orang tu tak batal air sembahyang. Maka wajib mandi junub sahaja. Contohnya, orang tu tidur. Tidur mimpi zrup, keluar air mani sahaja. Maka dia tak batal air sembahyang, dia hanya mandi junub sahaja. Okey, boleh tak payah ambil sembahyang, pakai sembahyang selalu. Tetapi kalau dia keluar air mazi, batal air sembahyang dan kena keluar air mani, kena mandi junub. Wasani yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Hilang akal. Salah satu hilang akal dengan cara tidur ataupun seumpamanya. Hilang akal jadi gila. Tengah semaya, Tok Imam nyanyi lagu Nustai. Nampak rakaat ketiga. Nampak ikutlah lagu Nustai kau dia. Tok Imam ni gila. Batal air sembahyang dan batal sembahyang. Jangan buat kontrol macu, Tok Imam, okey sila keluar. Tok Imam nama. Tok Imam tu batal tu. Hilang akal. Sama ada hilang akal, salah satu hilang akal tidur menerak, tidur menetan, tidur ke apa. Sekalipun kita ikat punggung kita, ikat sumbak dengan tisu ikat. Memang tak terketuk, batal juga kerana tidur itu masuk dalam kategori hilang akal. Kecuali satu kaedah saja tidur yang tidak membatalkan sembahyang, tidur tetap pakai punggung. Hak ni kenapa? Itu kerana hadis Nabi kata lagu tu. Sedangkan tidur ni masuk kategori hilang akal. Patut batal. Ya, betul batal. Tetapi satu kaedah tidur iaitu tak batal. Sebab hadis kata tak batal. Sahabat dulu tunggu Nabi sembahyang Isya, Nabi dulu sembahyang Isya lewat. Nabi sembahyang dalam pukul 10 rubuk lail. Nama suku malam. Jadi kalau pukul 7 start malam, tambah pula suku lagi 3 jam, jadi pukul 10 ke atas, pukul 10 baru Nabi sembahyang. Sahabat dulu tengah hari kerja letih, tunggu dalam kitab hadis Muslim kata tidur menerak lagu ni. Tidur boleh cokoh lah, tidur boleh cokoh. Cokoh ni tidur lagu ni. Tangan straight dah, berunjuk straight lagu ni dah. Maka orang azab sahabat bangun-bangun sembahyang, tak ambil air sembahyang. Maka tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan air sembahyang. Tidur dengan mana-mana cara, boleh cacat, tidur boleh rokok, tidur boleh gapo dia, semua tu batal air sembahyang. Kalau tidurlah, boleh tidur boleh cacat bisa benar lah. Tak
terbah. Nasabah. Kecuali dia kata tidur yang tetap papai punggung dia di bumi. Sama ada tidur di atas kursi, atas kusyung kau, atas kuda kau. Duduklah atas motor kau, kalau dia ada lagi tidur. Jenis kaki tidur ni. Oh, tak apa, tidak batal semaya. Yang ketiganya, iltiqa' basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini min ghairi ha'ilin. Bersentuh, tersentuh, disentuh, menyentuh. Tak sengaja sentuh, buat-buat sentuh. Nampak? Dua kulit lelaki dan perempuan. Kulit keluar daripada perkataan kulit, rambut. Rambut, tulang, gigi. Rambut, kuku ke, gigi, tulang, tak patah. Misalnya kita nak pergi semaya, kita ambil jamuh kepala bini kita. Kalau kepala dia botok, memang batal semaya lah. Nampak? Kalau kepala ada rambut lah. Kepala dia ada rambut, tak batal sebab ada rambut. Tak batal semaya. Ataupun kita ni doktor gigi. Acik nak pergi semaya, orang nak mari cek gigi. Okey, sengih awak. Kita okey, tak batal sebab sentuh gigi. Ataupun sentuh tulang, ataupun sentuh kuku. Cek kuku. Ada pelik juga ni. Cek kuku. Okey, tak batal sembahyang. Jangan sentuh kulit sahaja. Kenapa sentuh kulit batal? Kerana kulit itu ada rasa. Dia panggil electric static ada. Sentuh tu jadi serorang tu. Kalau serorang rambut tu tak serorang lah mana. Nampak? Jadi apabila kulit itu tepat mazinnatu syahwat, dia panggil tepat sengkak syahwat, maka orang yang sentuh kulit batal semaya. Kenapa batal? Ulama kata kerana manusia itu sudah bertukar menjadi haiwan. Kerana nafsu syahwat ini sifat kebinatangan yang wujud dalam diri kita muncul dah. Maka sebab tu jadi batal semaya kita. Maka kita kembali ke sifat malakiah kita, malaikat kita dengan bersuci semula. Ulama kata apa jadi benda ni jadi batal semaya, buat apa kaitannya? Sebab apa? Sebab kita bertukar menjadi bahimiah, sifat kebinatangan yang wujud dah. Sebab binatang ni kotor, maka automatik jadi kotor. Yang ketiga, sentuh kulit lelaki dan perempuan. Kabirai lelaki dan perempuan. Lelaki sama lelaki, setuh lah setara mana tak batal semaya. Nama, jangan setuh. Nama kata, boleh setuh lah. Dok kita kata kalau tersetuh, bukan kata suruh setuh. Lelaki sama lelaki tak batal semaya. Nama, sekali pun tak pakai gapo-gapo. Setuh dua orang tu, badi setuh. Nama, okey tak batal semaya. Perempuan sama perempuan. Naik nafsu setara mana pun tidak batal semaya. Lelaki dan perempuan barulah batal semaya. Kabira ini yang sudah besar. Apa maksud besar? Tubuh dia ni layak disetubuh, dia panggil. Tubuh layak disetubuhi, dia panggil. Orang Kelantan panggil pakuh. Pakuh ni perempuan tu layak disetubuh. Misalnya anak dara kita kata, anak dara demo ni pakuh dah ni. Kena faham. Pakuh ni, tak tahulah bukan paguh. Paguh ni Johor paguh. Pakuh. Orang Kelantan panggil pakuh ni. Orang Kelantan panggil pakuh ni, orang Tino tu maknanya boleh dah. Boleh jadi ibu orang. Boleh jadi suami pula. Boleh jadi bini orang dah. Tapi kalau tu biar kecil tinggi ni. Setuh air semaya, batal tak? Comel budak kiu. Tak apa. Setuh tak batal air semaya. Bukan anak kita. Setuh tak batal air semaya. Okey, tinggi ni. Tengok. Jadi bukan tengok kepada umur. Ada orang kata umur 7 tahun baru batal. Dah. Kalau umur 7 tahun tinggi ni, supaya bocor air. No, tak ada nafsu kita tengok aku tu. Jadi tengok di tubuh dia ni. Tengok di tubuh dia. Tengoklah, tubuh standard orang kata orang tengok. Kalau lagu ni orang naik nafsu, nak setubuh ke tak? Jangan kira orang hok jenis mikir koksi lah, tak sedap mengarut. Tengok orang standard, tengok orang jenis standard belaka dia tulis kata dia standard, dia tu standard. Dia pun standard tu nama. Jadi tanya dia okey, lagu ni tak naik nafsu lagi ni biasa lah. Panggil kita macam budak-budak lagi lah, tak nampak. Okey, tak apa okey. Apabila usia misalnya 9 tahun, artinya ni start boleh balik usia 9 tahun. Tengok 9 tahun kalau naik nafsu dah, okey setuh batal bawah batal semaya. Min ghairi ha'ilin dengan tidak berlapik lah. Kalau berlapik sekalipun nipis maka tidak batal sembahyang. Jadi boleh bersalam lah dengan perempuan. Tak, bukan kita kata boleh bersalam. Kita kata kalau tersentuh tidak batal sembahyang. Jangan capu kata. Jadi bolehlah bersalam kalau kita berlapik. Tak boleh juga bersalam berlapik dengan perempuan. Kenapa? Hak tu bab batal sembahyang, bab haram bersalam, bab lain pula. Jangan capu bab. Keempatnya mashul qubulil adam. Aw halaqati duburihi bi batni rahah aw butunil asabi'. Menyentuh kubul anak ada iaitu kemaluan manusia. Halaqati dubur ataupun halaqah dubur di belakang dia dengan tapak tangan ataupun bating anak jari. Okey. Bagi lelaki hak setuh batal dia larah pistol dia saja. Larah
pistol M16 dia tu sahaja yang batal. Selain daripada tu, tempat isi peluru dia ko, gapo dia tidak membatalkan air sembahyang. Setuh dengan tapak tangan tapak tangan. Apa maksud tapak tangan? Ni. Hok putih petok besar ni panggil tapak tangan. Hok ni dipanggil bating anak jari. Bating anak jari. Butunul asabi'. Ni bukan tapak tangan ni. Ni tapak tangan. Jadi kalau setuh dengan hok ni, permukaan putih ni, hok panggil kita buat gini. Gini. Hok setuh ni, hok ni panggil bating anak jari. Setuh kemaluan batal sembahyang. Ni, contohnya larah M16. Pergi gini, batal sembahyang. Nampak batal air sembahyang. Kalau pergi gini, tak batal. Nampak, pergi gini tak batal. Buat gini pun tak batal. Jadi dia main pula, dia buat gini, main. Tak batal lah, tapi orang tak buat main lah gitu ni. Nampak, pergi macam ni baru batal. Dilarah M16 dia saja, isi peluru tu tidak batal. Perempuan pula, hak lagu mana ketika dia bangun tu senyap. Tertutup. Hak ni tak batal. Kalau dia buat gini pun tak apa. Nampak? Faham? Tak batal. Tapi kalau dia buat gini sikit lah. Krop. Nampak? Jari dia. Okey, batal semaya. Nampak? Tak payah koyak dia. Nampak? Kalau orang tak nikah lagi tak faham. Kalau orang nikah dia faham lah. Sebelah belakang pula hak mana kawasan batal. Kawasan kita duduk ni tak batal. Ni. Sapok pilu kita ni. Tempat duduk kita ni tak ada batal. Tempat kita bangun berkepit pun tak batal. Hak penting halakoh tu. Halakoh. Tepat apabila kita qada hajat tu, tu. Jangan setuh dengan tapak tangan. Kalau setuh dengan tapak kaki, tak apa. Nyepak pun tak apa, tak ada batal. Yang penting jangan guna tapak tangan. Guna kaki tak apa. Guna kaki. Dengan kaki ko, ingat pala ko. Tak apa, tak batal. Ingat pala pun tak apa lagi. Tapi tak ada orang buat lah ingat pala. Yang penting jangan guna tapak tangan. Alik belakang ni tak batal Nampak? Asuh gini. Serut misalnya. Macam tu bisa. Tidak batal. Jangan buat kau ni. Batal lalu air semaya. Nampak? Jelas deh. Kecek-kecek biar jelas lalu. Ni sekat mana dok main sekat mana. Tu. Itu saja yang membatalkan. Sama ada hak sendiri ataupun hak orang lain. Hak orang lain ni pelik sangatlah. Nampak? Kalau hak sendiri pun pelik dah. Kalau hak orang lain memang pelik lah. Nampak? Nampak rabar duk sondor kepala pula je. Fasa yang ke-11. Baca soal lagi deh. Fasa yang ke-11, manin qadda wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya, as-salah, at-tawaf, masul mashah wa hamluhu. Siapa dia yang batal wuduk, haram hukum dia dah, berdosa. Buat 4 perkara. Siapa dia tak ada air semaya, berdosa buat 4 perkara ni. Ni kena belajar ni sebab takut-takut kita terbuat. Kita tak ada air semaya, kita buat. Nyanyolah jadi itu jadi maksiat. Kadang-kadang kita nak cari taat, nak buat ibadat ke apa, jadi maksiat. Haram hukum dia, berdosa. Pertama sembahyang. Sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang qada, sembahyang nazar, sembahyang hajat, sembahyang mayat, semua jenis sembahyang haram berlaku. Apabila tak ada air semaya. Jangan buat warak lagu tu. Tak ada air semaya juga. Tok email rakaat kedua terketuk. Kelar dah dalam masjid. Pening dah. Tok bila jadi pening dah. Tengok 5 orang dah jadi pening. Tok email terketuk misalnya. Jangan buat kontrol macu. Wajib berhenti. Tok email kena berhenti apabila batal air semaya. Jangan buat kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Terketuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buat lagu tu dah terbatal dah haram dia buat kerah macam tu. Kena berhenti. Pakai tubik. Okey, orang lain ganti. Kalau tok email buat kerah juga macam mana? Buat kontrol macu. Nampak malu nak kena. Tok bila wajib kena naik duduk sebelah dia. Tengok dia. Buat backing sikit. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Gati dia. Maknanya dia tak si gati tu. Dia tak si turun tu berdosa dia. Wajib kena orang lain gati. Tawaf. Keduanya tawaf. Sama ada tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf wadak, kau tawaf kudung selamat datang, kau tawaf sunat, tawaf wajib, tawaf rukun, semua haram belaka kalau tidak ada air sembahyang. Sebab Nabi kata at-tawaf bi manzilati solah. Tawaf itu kedudukan seperti sembahyang, cuma dibenarkan berkata-kata, bercakap sahaja. Kena tutup aurat, kena ada air sembahyang, wajib supaya sembahyang juga. Tawaf ikutlah tawaf sunat kau tawaf apa kena ada air sembahyang. Ni kita lepas pada sembahyang Isya tak ada air sembahyang dah. Nak buat tawaf sunat. Jangan kena ada air sembahyang. Tak syarat tawaf rukun memang ada dah. Tawaf sunat pun. Mashul mashah menyentuh al-Quran, mushaf al-Quran. Setuh gini. Dosa. Ni Al-Quran contohnya. Kita pergi ni. Dosa. Belek Al-Quran. Dosa. Ketiga, keempatnya menanggung Al-Quran, menanggung mashaf. Menanggung dengan sentuh lain. Sentuh lagu ni. Kita bergerak, dia tak gerak. Okey. Ni setuh.
Kalau menanggung, kita gerak, dia bergerak. Okey, ni panggil menanggung. Kita bawa dia. Kita pegang kita ni. Ni, lagilah berat. Berdosa pegang Al-Quran. Kecuali bagi budak-budak yang masih belum balik. Yang masih belum balik, yang sudah memayis. Budak yang sudah memayis, yang belum balik, maka boleh pegang Al-Quran dengan tidak ada air sembahyang. Kerana waktu itu waktu belajar Al-Quran. Tetapi sebelum masuk waktu memayis, budak baru umur 2 tahun. Kanan kiri tukar lagi, kita suruh pegang Al-Quran, jangan. Kerana bukan waktu dia pegang Al-Quran. Kita suruh dia haram. Sebab tak ada fungsi pun. Tujuan kita benarkan budak-budak pegang Al-Quran untuk belajar sahaja. Bukan untuk buat benda lain. Ni Quran tadi tak ada ismaya, kita suruh anak kita ambil Al-Quran. Tak ada apa. Bagi untuk tujuan belajar sahaja. Waktu benda hukum dia haram, berdosa kalau kita buat. Sekalipun kita nampak benda tu kecil, ya nampak. Tak ada ismaya, itu Al-Quran. Hukum dia berdosa. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersih, yakni bersih, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yahrumu ala junub sittatu asya wallahu alam. Ada soalan ke? Bagaimana cara nak minta maaf bagi dosa mengumpat orang yang kita sudah lupa, tak ingat dah? Okey, ingat orang yang kita umpat tu dia tak akan lupa kita selama-lamanya. Lebih-lebih lagi mengumpat benda-benda yang menyebabkan maruah dia. Ada mengumpat ni mengumpat kecil ya, mengumpat benda-benda tak ada kaitan, maknanya sikit sangat ya. Tak ada jadi tu dosa dah. Tetapi ada mengumpat ni menyebabkan dia jadi hilang maruah, malulah keluarga dia. Ni lagi-lagilah kita kena ingat, kena minta maaf kepada dia. Okey, contohnya kita pun tak ingat dah mengumpat bab apa dia. Mudah sangat kita tak ingat Kalau dia tu, kalau orang ingat, kalau orang ngumpat kita ingat pula. Tapi kalau kita mengumpat ke orang, kita cepat tak ingat. Ingat tu Tuhan akan tulis semua. Lagu mana? Kita kena minta maaf dengan dia. Pergi jumpa dengan dia, minta maaf lah saya kali ngopak dulu tak ingat lah tajuk gapo dia, sebab saya pun memang malah nak ingat, takut royak ke, takut dia marah semula. Jadi malah nak royak lah. Dalam mazhab kita boleh kita minta maaf lagu tu, boleh. Minta maaf tak beritahu kesilapan kita, boleh. Mazhab Syafi'i boleh kita minta maaf tak beritahu kesilapan kita. Minta maaf dah hari raya dah kosong-kosong dah. Padahal kita duk curi telur itik dia tiap-tiap hari duk mengepek kawan tu tak royak, kita tak royak. Apa? Kalau kesalahan tu kita beritahu menyebabkan dia jadi marah pula, jadi masalah lain pula, maka dalam mazhab Syafi'i boleh kita minta maaf dengan secara umum. Minta maaf gapo-gapo dia saya pun tak ingat dah gapo dia. Memang tiap-tiap hari duk kata kat awak tapi tak ingat juga. Tak ingat juga tiap hari Alih kita tak ingat lalu. Okey boleh. Dalam mazhab Maliki tak boleh minta maaf gitu. Dalam mazhab Maliki boleh. Dalam mazhab Maliki boleh kita minta maaf secara umum lagu tu. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah minta maaf tak beritahu kesilapan. Wajib kena beritahu. Saya minta maaf awak sebab saya selama ni duk curi telur itik awak. Baru dia maaf betul, barulah benda itu maaf. Tapi mazhab Maliki kata tak beritahu pun tak apa. Saya minta maaf Gapo dia salah awak? Adalah saya malah royak. Tak apalah. Maaf lah. Apa betul awak maaf? Tak apa saya maaf. Esok curi pula telur itik dia, kijak dia. Mazhab Maliki boleh. Pas lagu mana kalau kita tak ingat apa dia, okey kita buat amal ibadat banyak sikit supaya akhirat kalau dia tuntut kita cadar dah. Tu cara kita kalau kita ada masalah dengan seseorang yang kita tak mampu nak bayar. Sama ada macam ni, kau tak ingat, kau lupa, kau apa dia ada hutang, kau apa dia kita tak boleh nak bayar, maka kita buat ibadat kepada dia ataupun kita buat kebajikan kepada dia. Okey, kita ada piti 100, kita piti sedekah kepada masjid. Niat pahala tu nak bayar ni. Kalau dia tutup di akhirat ni, hamba bayar dah ni 100, hamba buat kebajikan ke dia. Niat dah. Ataupun kalau kita tak ada piti pula, kita buat ibadat banyak, zikir banyak, niat zikir ni kalau dia mari minta, hamba nak wihak ni dah. Cadar ulama kata. Tapi pok kita ni cadar apa cerah. Waktu ingat selalu. Mudah selesai awal lagi. Ada soalan ke? Tidur sambil duduk tak bersandar. Boleh. Asal saja tidur itu dipanggil duduk. Sekalipun bersandar, kita sebut dah dalam hadis tu, sahabat-sahabat bersandar ke depan siapa tubuh dia ni jatuh ni. Kita bersandar macam ni. Boleh? Bersandar macam ni boleh? Bersandar macam ni boleh? Tidur.
Asal saja tu tidur dipanggil duduk. Kalau cushion kereta tu, kursi kereta tu kita buat turun dia. Turun okey, panggil duduk lagi. Okey, duduk. Siapa orang panggil tu berbaring. Okey, barulah batal. Selagi mana dipanggil duduk, selagi itulah tidur itu tidak membatalkan sembahyang. Selagi kalau dia panggil berbaring baru batal. Ada soalan? Pernahkah ada 4 Nabi yang masih hidup? Contohnya di dalam dalam kitab-kitab ada sebut. Nabi Khidir AS, Nabi Ali AS, Nabi Idris AS dan Nabi Isa AS. Bolehkah kita lihatkan pada mereka untuk mendapatkan tawassul kepada ini? Dan apa hikmahnya Allah menghidupkan mereka? Okey, masalah Nabi, 4 Nabi yang masih hidup lagi. Benda ini disebut di dalam Al-Quran pun ada sebut dalam kitab sejarah pun ada orang bertemu dengan dia pun ada. Maka benda ni seolah-olah tak boleh dinafikan. Pertama, 2 yang berada di langit, 2 berada di bumi. 2 berada di langit iaitu Nabi Allah Isa AS, kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Hak ni sabit dengan ayat Al-Quran, orang tak boleh engkar ni. Kristian yang saja engkar, orang Islam tak engkar ni. Nabi Isa ni hidup dan dia akan turun pada akhir zaman. Ni Nabi ni hidup. So, Nabi Isa. Kedua, Nabi Allah Idris AS. Ni berdasarkan kitab sirah-sirah menyatakan Nabi Idris ini, dia pernah mati dah. Antara teman rapat dia adalah malaikat maut. Adalah cerita panjang dia pernah mati dah, pernah pergi akhir sekali. Maka Allah Ta'ala kata, kamu duduk atas langit, duduklah di situ, hidup di situ. Ada orang kata nak naik ke bulan kena pakai kepada kaca tu kan, nyawa oksigen. Nabi Idris pakai kau tu tak? Kau Nabi Idris duk pakai kau tu lah ni. Jadi manusia ni jangan terlampau nak percaya sangat sains. Sains tu kata tak boleh nak nyawa lah apa dia. Nabi Idris hidup molek-molek di langit yang ketiga keempat, Nabi Idris hidup. 2 langit. 2 Nabi hidup di langit. Di bumi pula 2 orang Nabi yang hidup, iaitu Nabi Allah Khidir AS dengan Nabi Allah kepada tak ingat? Ilyas AS. Maka dia hidup, Nabi Khidir AS sabit, ni khilaf ulama. Tetapi pendapat yang kata hidup lebih banyak. Dan jumhur ulamanya ramai kata Nabi Allah Khidir ini hidup. Kerana ada hadis yang menyatakan Nabi Khidir meninggal kerana satu hadis saja. Satu hadis ni Nabi Muhammad kata siapa dia yang hidup pada malam ni. Satu kali Rasulullah sebut kepada sahabat-sahabat dia, siapa dia yang hidup pada malam ni, dia tak akan hidup lagi selepas 100 tahun. Berarti sahabat lepas pada 100 tahun tidak wujud seorang sahabat pun meninggal belaka. Maka Nabi Khidir pun masuk orang hidup pada masa tu. Maka dia akan meninggal. Ada ulama kata orang yang hidup atas bumi ni yang meninggal. Ada kata Nabi Khidir dia tak duduk atas muka bumi ni. Dia duduk berjalan di air lah berapa dia. Dia duduk berterbang di udara lah. Hak tu khususiat keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Kita jangan duduk deki lah. Jala kau hidup deki. Kan letih dia duduk terbang apa cirah. Cakap dia tak berhenti. Mana-mana kau berhenti makan kedai kopi kau. Jangan buat mikir aku tu lah. Jadi hak hidupnya 2 orang Nabi di atas bumi ni. Maka boleh kita tawassul. Boleh kita sedekah Fatihah kepada dia. Bukan kata dia, wali-wali pun kita boleh sedekah kepada dia. Beri bukan sedekah, orang panggil hadiah nah. Sedekah ni nampak macam hina pula dia. Kita kata orang kita wirak sedekah ni nampak hina. Kita sebut saya hadiahkan Fatihah kepada ruh sekian-sekian, ataupun saya hadiahkan Fatihah kepada Nabi Allah Khidir AS, Nabi Allah Ilyas AS, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Nampak dengan harapan, okey kita pun sebut doa dia. Kita dengan harapan supaya Allah Ta'ala beri saya bersihkan jiwa saya, buat jari saya jadi baik gini-gini dengan berkat mereka itu. Hadiah Fatihah kepada dia. Boleh buat ni. Boleh buat. Darah luka keluar ketika solat, adakah batal wuduk? Kita sebut dah 4 perkara saja yang membatal wuduk dalam mazhab kita. Apa-apa berlaku, masuk oksigen ko, masuk ICU ko, telan pala paik ko, telan gas ko, apa dia, telan cak kaca ko, apa dia, aksiden tepuh, patah pinggang ko, tak batal semaya berlaku. Luka, tengah semaya luka jatuh. Ni lapu kandelion jatuh atas kepala, berkorban darah. Tak batal semaya, tak batal semaya dan tak batal semaya. Kecuali tu imam tu mati.
Jatuh pelapu kandelio memang mati dah. Pelapu kandelio tu jatuh hak besar tu mati dah. Ha tu tak boleh nak semaya dah. Tapi kalau selagi tak mati, dok semaya bok darah berkorban pun boleh semaya, tidak batal air semaya. Nampak? Bak darah ni tidak membatalkan wuduk dan tidak membatalkan air semaya kalau darah kita nah. Darah kita dok semaya, bisu kita pecah. Darah tak batal. Masalah kalau darah orang lain kena kepada kita baru kita tengok. Kalau darah tu banyak batal. Kalau darah tu sedikit, tidak batal. Kerana darah itu najis. Ya kait bak najis bukan masalah batal semaya, tak batal semaya. Tak batal semaya. Kalau darah kita, keluar darah luka kita, tidak batal semaya. Yang penting, sebelum pada semaya kita basuh dah. Kita tepek dah sata, tubik lepas pada tu. Ikut dia lah, nak tubik ni. Kita semaya cara kita. Ada soalan lagi ke? Mengaji masa ni jaga orang tak laki lah ni. Orang lah ni banyak mengaji pakai YouTube, pakai gapo. Nama. Bukan kata tak ada kelebihan, tetapi hadis Nabi SAW sebut, apabila akhir zaman Tuhan nak hapuskan ilmu ni, Tuhan matikan ulama. Ingat. Tuhan tak sebut, dalam hadis tu tak sebut, apabila Tuhan nak matikan ilmu, Tuhan mapuhkan elektrik menyebabkan tak boleh tengok YouTube. Tak. Tuhan tak sebut lagu tu. Sebab apa? Sebab pada masa akhir zaman ni YouTube penuh. Orang mengajar dalam internet penuh. Tetapi ulama tak ada dah. Maka Nabi kata satunya sumber agama yang betul, yang sahih ilmu adalah dengan cara talaki dengan guru. Itu yang paling sahih sekali. Hak sumber lain, Nabi tak kata. Sebab tu Nabi kata apabila Tuhan nak cabut ilmu, Tuhan mati ke ulama. Apa kaitan hilang ilmu dengan mati ke ulama? Sedangkan pada masa tu internet ada. Google ada, boleh tak nak cari lagi. Dak Tuhan kata ilmu tak ada dah masa tu. Berarti satu-satu ilmu yang diiktiraf oleh Nabi cara belajar adalah talaki. Belajar dengan guru. Sekalipun ada manfaat, kalau kita tengok internet, tengok live, boleh pahala kita belajar, tapi tidak sama dari sudut pahala hadir majlis ilmu, pahala. Oh, beza bumi dengan langit kita sebut dah. Kalau syurga gak panggil tak dengar. Weh, aweh tak dengar dah. Jauh sangat syurga beza. Bukan kata tak ada manfaat langsung, ada manfaat, tetapi talaki itu lebih afdal. Ada soalan ke? Ada soalan? Oh, Tino ada soalan ke? Baby, bukan baby. Hok tua pun. Hok tua. Bukan kata hok baby, hok tua pun. Nampak? Kita tolong basuh. Qada hajat dia kan, kita basuh pakai tapak tangan ni. Bukan kata baby, hok tua pun kita basuh. Okey, tak batal semaya sebab tak bukan tapak tangan. Kalau guna tapak tangan setuhlah. Kemaluan budak kau gapo baby kita kau setuh batal semaya juga. Mak dia basuh anak dia. Nampak cebok mak anak dia kau okey batal. Kalau guna tapak tangan, kalau guna tapak belakang dak. Lagu tu. Perempuan yang dah tua. Yang putus hid tu. Menyentuh perempuan yang sudah tidak ada selera dah, kita tengok macam hatu dah. Macam hatu dah. Kita pun takut nak menyentuh dia. Tetapi tersentuh hari itu, batal sembahyang, batal sembahyang kita. Batal sembahyang. Kerana dalam mazhab Syafi'i menyentuh perempuan, naik nafsu, tak naik nafsu, muka dia macam hatu ko, maklimah pulai kapur ko, nama, okey, tetap batal sembahyang. Mazhab lain bergantung dengan perempuan tu. Kalau kita sentuh naik nafsu, barulah batal. Mazhab kita semata-mata menyentuh. Dari ayat Quran kata aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Dari hadis Al-Quran itu tak sebut mu naik nafsu ko, perempuan itu comel ko, semata-mata dia tu perempuan, maka batal sembahyang. Tak boleh sentuh batal sembahyang. Sentuh kita pun takut, bukan kata naik nafsu. Jadi naik serinya dah pula kita jadi. No. Okey, batal juga air sembahyang. No. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bismillah. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabiqul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.